Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya mengajak para pendengar Radio IKIM untuk mengambil segala kesempatan yang ada sebagai satu hidangan untuk santapan pagi, santapan rohani kita. Jadi pada hari ini sekali lagi kita dengan tahsinul ibadah, kita nak memperkatakan mengenai dengan najis. Kalau kita lihat apa yang ada dalam dunia ini, pada sudut asalnya adalah halal, adalah bersih. Apa saja yang Allah jadikan dalam dunia ini adalah halal dan ianya adalah bersih, itu pada asal. Tetapi di sana ada pengharaman, ada benda yang Allah haram. Dan kalau kita lihat, Allah tidak saja-saja dia mengharamkan sesuatu, melainkan ada sebab-sebab yang amat sesuai, amat bertepatan dengan kedudukan manusia. Hikmahnya sangat tinggi. Sebab itu kalau kita tengok apa saja, kalau dikatakan haram minum arak, sebabnya menghilangkan akal. Kerana bila hilang akal, manusia boleh bertindak apa saja tanpa berfikiran waras. Allah mengharamkan zina kerana boleh menyebabkan zuriat yang datang tanpa ada hubungan keluarga yang betul. Seperti mana anak kehilangan bapa. Jadi bagaimana hidup seorang anak tanpa bapa, tidak ada nisbah nasab keturunan. Jadi tak ada benda yang Allah mengharamkan saja. Maka kata ulama ada 4 sebab pengharaman sesuatu yang Allah buat. Pertamanya ialah disebabkan kehormatan. Sebagai contoh, daging manusia. Kalau kita ditanya apakah hukum memakan daging manusia, hukum dia haram. Apakah sebab najis? Tidak, manusia tidak ada najis. Maknanya tangan manusia, daging manusia itu tak najis. Kalau kita sentuh, walaupun dia bukan Islam, kita sentuh dia, tangan kita basah atau badan dia basah, tak ada masalah. Dia tak sama, jangan kita kata orang bukan Islam ni sama dengan anjing, sentuh anjing kena basuh. Tak. Dia walaupun dia makan anjing ke, makan babi ke, tapi dia adalah manusia. Walaqad karramna bani Adam. Jadi dia ada kehormatan. Maka sebab itu pengharamannya bukan kerana najis, tapi kehormatannya. Yang kedua, Allah mengharamkan sesuatu apabila ada perkara yang boleh mendatangkan mudarat. Seperti contoh, makan batu, tanah, lalang dan sebagainya. Kalau orang tanya apa hukum makan tanah, makan kaca, makan batu dan sebagainya, hukum dia haram. Apakah sebab najis? Tidak, kerana dia boleh membawa mudarat. Yang ketiga, pengharaman sesuatu ini adalah disebabkan jijik, iaitu dilihat kotor. Dia bukan najis tapi kotor, maka hukum dia haram. Seperti hingus, kahak, tai hidung, apa-apa lain, maka ludah yang sudah keluar daripada garisan merah, maka ini adalah, ataupun air mani, maka hukumnya adalah haram. Bukan kerana najis tetapi kerana jijik. Dan yang keempat yang kita nak perkatakan ialah najis. Allah mengharamkan sesuatu kerana ianya adalah najis. Seperti contoh, kita kata darah. Darah itu adalah najis. Jadi Allah mengharamkan, sebab itu kita wajib sembelih binatang untuk keluarkan darah dia. Dan darah yang tinggal itu suatu yang tak dapat kita elak. Kadang-kadang ada orang bila jari dia terluka, dia gigit, dia hisap darah, maka itu perbuatan tak boleh, kerana itu adalah haram, kerana darah itu adalah najis. Ataupun kita, gusi kita kadang-kadang berdarah, maka terkena sesuatu berdarah, gigi berdarah, maka kita jangan telan air liur yang ada dengan darah. Wajib kita ludah dan kita kena kumur.
kerana ini adalah suatu yang diharamkan. Jadi untuk perhatian para pendengar, 4 sebab ini, kalau kita tengok apa saja yang dikatakan haram, maka tak larilah sama ada kehormatan yang ada padanya, atau suatu yang boleh mendatangkan mudarat, atau suatu yang dilihat jijik, dan ataupun suatu yang ianya adalah najis. Dan insyaAllah najis ni apa? Segi bahasa ialah suatu benda yang kotor, itu dikira najis. Kalau segi bahasa Arab dipanggil ma yustakhdar, ataupun kullu mustakhdharin, setiap benda yang dilihat jijik. Tapi segi syarak ialah sesuatu yang menghalang sahnya solat tanpa dengan ada tekanan, maka benda itu adalah haram dalam menggunakannya. Wallahu alam. Jadi memang satu tajuk najis ni agak panjang, dan kita akan perkatakan tahap mana yang kita perlu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kita kefahaman, kerana kita tahu Islam sangat menuntut kepada kebersihan. At-tahuru syatrul iman, kata Nabi, kebersihan itu adalah separuh ataupun secebis daripada iman. An-nazafatu minal iman, kebersihan itu daripada iman. Jadi penting sangat, dan Islam sangat menekan kepada kebersihan, terutama bersih daripada najis, kerana ianya akan membawa kepada terhalangnya sah solat kita. Wallahu a'lam. Daripada Izzatul Akmal katanya, mohon penjelasan Ustaz mengenai muntah bayi jika terkena seluar, boleh digunakan untuk solat lagi atau tidak? Taib, bercakap tentang masalah muntah. Muntah ini kita kena lihat, kalaulah bayi telah minum atau dapatkan susu ibu, ataupun dia makan apa makanan, dan setelah sekian masa berlalu, mungkin 1-2 jam dia dah tidur, kemudian dia bangun menangis muntah, maka itu adalah najis. Tapi kalaulah dia sedang katakan dapat bayi ni sedang hisap susu ibu, sampai tahap kadang-kala memang bayi ni dia paksa diri dia hisap lagi sampai dah kenyang, dia hisap sampai satu tahap dia akan keluar muntah, maka itu tidak najis. Jadi yang telah masuk ke dalam, dia akan keluar dengan berubah, kadang-kadang berbau, maka itu adalah najis. Kalau kena pada pakaian, kena basuh, dan payudara ibu kena basuh bila nak solat, kerana nanti ada najis masih dia ada di sana, maka solatnya akan terhalang. Baik, kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama di talian waktu ini, Encik Azman dari Kemas, silakan. Kalau kita berubat dengan kaedah akupuncture, kemudian dia titiskan ataupun sapukan samsu dekat badan kita, apa hukumnya ni Ustaz? Mungkin penjelasan Ustaz. Samsu ni kalau dia jenis arak, dan kita tengok kalau benda yang boleh memabukkan, apa saja yang dipanggil muskir, yang dia ada dua, suatu yang memabukkan yang berbentuk kapsul, maknanya dia bukan jenis cecair macam dadah, heroin dan sebagainya. Satu lagi dia adalah benda muskir yang cecair seperti arak dan dia panggil nabiz. Kalaulah samsu ni kalau benda yang saya rasa dia memabukkan, yang dibuat kadang-kadang macam tuak sampai orang minum hilang akal dan sebagainya, itu adalah najis. Kalau letak pada badan maka hukum dia najis. Baik, kita teruskan lagi juga kembali di Facebook. Waktu ini Zailan katanya, bagaimana jika seorang imam tu terdapat najis cicak di telapak kakinya, makmum di belakang nampak ketika sujud, dan bagaimana untuk maklumkan kepada imam tersebut? Kalau kita makmum di belakang, kita dalam masa imam sujud kita nampak taik cicak dekat kaki dia. Jadi kita tak boleh nak maklumkan dengan apa bahasa. Kita tak boleh nak ambil apa lontar dekat kaki dia bagi dia kena supaya dia tengok kaki dia ke, ataupun kita nak panjangkan tangan, kita nak congkel apa yang dekat, tak boleh. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita niat mufarakah.
Bagi makmum yang tak nampak, dia terus ikut imam. Bagi kita yang nampak ni, kita jangan ikut imam. Kita niat mufarakah dan jangan kita ikut imam. Bila selesai salam, maka kita maklumkan pada imam. Imam pun tengok dekat tapak kaki dia, ada taik cicak. Taik cicak rupanya dah kering. Dan memang pun masjid tu banyak sangat taik cicak. Maka bila najis yang dipanggil umumul balwa ni banyak, maka dimaafkan pada imam, maka solat imam sah. Dan jemaah tadi, maka tak ada masalah. Ataupun taik cicak tu basah. Maka kalau basah, maka solat imam tidak sah. Dan solat jemaah sah. Yang tak tahu, tak ada masalah. Mereka terus ikut. Kita yang nampak, maka kita tidak boleh mengikut imam dalam keadaan yang begini. Kita teruskan bersama dengan pemanggil berikutnya. Mas dari Kelang, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada soalan, bagaimana jika seseorang itu bernikah pada bulan 1 dan baby lahir pada bulan 6, adakah itu anak sah taraf? Yang keduanya, jika kita bangun tidak ada hingga 15 minit untuk subuh, solat sunat, apakah yang patut saya lakukan, tahajud ataupun taubat? Yang ketiga, tengah buat solat witir, azan subuh berkumandang, macam mana Ustaz? Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai dengan anak yang dilahirkan, kahwin bulan 1, bulan 6 dah beranak. Jadi apakah kedudukan dia? Kita kata tempoh seorang ibu yang mengandung satu kandungan yang sah, sekurang-kurang tempoh ialah 6 bulan 2 detik. Sepanjang-panjang tempoh ialah 4 bulan. Kebiasaan yang berlaku ialah 9 bulan atau 9 bulan 10 hari. Kalau seorang yang mengandung sebelum, mana cukup 6 bulan. Kalau 6 bulan ni dia dalam tahap yang mana masih belum boleh memberikan kita keputusan, melainkan melalui qawabil, iaitu orang-orang yang pakar, dia panggil qaifah, yang pakar tahu, tengok tapak kaki anak dengan bapa, dengan ibu, maka dia akan sesuaikan. Tapi yang penting ialah segala-galanya kita nak tahu masa angkat nikah. Bila kedua pasangan suami isteri ini, semasa mana dia angkat nikah, apakah keadaan isteri? Kadang-kadang mereka ni sudah terlanjur. Sebab mungkin tak dapat nak kawal, tak dapat nak sabar. Mungkin atas kata, kadang-kadang suami kata dia tak cukup belanja. Jadi mereka terpaksa kumpul, mengambil masa. Jadi dalam keadaan macam tu selalu bertemu dan berlaku perhubungan. Di mana sampai tahap mana akhirnya mereka pun dinikahkan. Tetapi ketika itu isteri sudah ada isi, sudah ada pun kandungan, maka ini anak yang akan dilahirkan nanti memang tidak akan sah taraf walaupun selepas 6 bulan. Kerana apa? Kerana masa angkat nikah dia sudah ada isi, maknanya dia tidak lagi boleh menjadi bapa yang sah kepada anak dalam kandungan. Tetapi kalau perhubungan berlaku, belum ada apa-apa tanda-tanda seorang perempuan ini mengandung, kemudian mereka angkat nikah, kalau anak keluar lepas daripada 6 bulan ke atas, maka itu anak dia. Kalau kurang daripada 6 bulan, maka anak itu tidak sah dan tidak dianggap taraf sebagai anak kepada si bapa. Walaupun itulah orangnya yang menjadikan punca perempuan ini mengandung. Sekalipun kerana dalam Islam tidak ada apa pertalian antara dua ini, melainkan apabila diikatkan dengan akad nikah yang sah. Yang kedua tadi mengenai dengan solat malam, buatlah apa saja solat, tahajud ke, istikharah ke, taubat ke, asalkan ibadat kita terus yang kita lakukan. Dan mengenai dengan solat witir, kalau kita dah bangun terlewat azan subuh, kita kalau masih belum solat fardu subuh, boleh kita buat witir dengan niat qadha. Kerana witir ni sunat yang memang kalau kita tinggal disunatkan kita qadha. Kita boleh qadha walaupun selepas subuh. Alhamdulillah. Kita kembali dengan Facebook waktu ini. Muhammad Zul Khairi bertanya pada Ustaz, bolehkah dia membawa anak yang berusia 3 tahun ke masjid untuk majlis ilmu, kemudian diikuti dengan solat jemaah bersama-sama anak di sebelah beliau, dan mana anak tersebut masih memakai lampin pakai buang?
Sebaik-baiknya kita mengelak daripada membawa anak dalam usia yang dipanggil ghairu mumayyiz, yang tidak mumayyiz ini, kerana dia boleh mengganggu solat kita. Kerana anak ni kita tahu, dia kalaupun pakai lampin, tetapi kalau anak laki-laki, terutama banyak yang berlaku hari ni, kita tak khatan anak kita pada awal kelahiran. Jadi 3 tahun, 4 tahun tu belum khatan lagi. Kalau laki-laki, dia masih dikira membawa najis. Jadi kalau kita solat, dia panjat belakang kita, dia duduk atas kaki kita dan sebagainya, dan dia berada di tengah saf, antara saf yang panjang, dia berada di tengah, ini membuatkan saf-saf akan putus. Jadi, dan membawa keadaan yang tidak, kadang-kadang boleh menangis sebagainya, maka lebih baik jangan kita bawa anak dalam usia yang begini. Bawalah dalam usia yang sudah mumayyiz. Maka di sana ada saf khas untuk anak-anak, iaitu di belakang saf dewasa, iaitu saf dewasa di depan, saf kanak-kanak, kemudian diikuti dengan saf perempuan ibu di belakang. Jadi kalau belum mumayyiz, kita digalakkan jangan bawa, kerana kita nak jaga juga hati jemaah kita. Kerana kalau anak menangis, maka solat akan terganggu. Beramai orang akan terganggu, bacaan dia tak dapat nak dibaca dengan betul, kerana tangisan tadi telah mengganggu bacaan seseorang. Alhamdulillah, kita teruskan lagi dengan pemanggil berikutnya. Bersama-sama kita Cik Alias dari Shah Alam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nak bertanya mengenai kepada Ustaz ya. Saya Alias dari Shah Alam. Seseorang itu yang ada mengidap penyakit selesema, Ustaz ya, dia selalu misalnya dia tengah sembahyang, kemudian dia bersin, kemudian air hingus dia meleleh ke baju, meleleh ke sejadah. Dan adakah dianggap air hingus untuk masa selesema ni dianggap najis? Kalau kita dalam solat orang yang penyakit asma ini, jadi yang sesema ni, jadi apa yang perlu dia buat ialah kita ada sapu tangan ataupun kita ada kain rida, sekurang-kurangnya kita ada pergelangan baju kita. Maka kalau benda tu keluar, kita buanglah dekat mana-mana dan kita jangan biarkan dia meleleh terus. Tetapi kadang-kala bila benda ni banyak, dia kena macam mana ditanya tadi, sehingga baju kena, kain sujadah kena, apakah dia suatu najis? Kita kata tidak. Ingus yang keluar, ingus ini bukan najis. Dia bukanlah suatu yang akan mengganggu kita punya, dia bukan seperti darah, maka dia tidak najis. Walau begitu, maka dia adalah jijik. Maknanya kalau kita tengok, kita bagaimana selera nak makan, kalau orang di depan kita hingus sentiasa keluar menitik sehingga kenakan jatuh masuk dalam pinggan depan kita, tentu kita rasa tak ada selera, kita nak makan, nampak jijik, kotor. Bukan benda tu najis, tetapi benda tu jijik. Seperti mana kita kata di awal, antara benda yang Allah haramkan ialah disebabkan faktor jijik. Maka kejijikan ingus ini, sebab itu kita bawa tisu dan kita lapkan dia. Kita buang semasa kita dalam solat dengan pergerakan yang terkawal. Maka buangkan hingus kita tadi. Maka itu yang paling baik, jangan biarkan terus menitik keluar kena baju dan sujadah. Wallahualam. Teruskan lagi bersama kami, masih lagi dalam rancangan Tahsinul Ibadah. Kita bawakan bab najis. Kita bersama pula dengan Cik Ishak dari Berpahang. Silakan. Saya nak tanya, kalau kita bangkit pagi, lepas tu kita tunggu ambil wuduk, lepas tu kita semayang, kita solat lah kan, adakah hak peluh-peluh kita tu kot cicak jatuh atas badan kita tu, dia perlu mandi kan tidak? Kita tidur, kalau kita nampak najis, apa saja najis yang basah kena pada badan kita, itu dah semestinya kena basuh. Apa saja najis yang tidak dimaafkan, kalau najis yang dimaafkan tu tak ada masalah. Contohnya, najis yang dibawa terbang oleh lalat, ataupun najis dibawa oleh binatang kecil yang tak dapat kita lihat dengan mata kasar, kena pada pakaian kita. Lalat, walaupun dia datang daripada mana, datang daripada satu sudut ada bangkai anjing, lalat ni terbang singgah dekat badan kita, maka itu dimaafkan.
Jadi kalau kita tidur malam, saya tak tahulah apa najis yang ada pada yang datang cicak tengah malam, tak tahu macam mana dia boleh berak atas badan kita ke. Jadi kalau kita bangun pagi tengok ada najis, basuh je lah. Kalau kita solat tanpa kita basuh, solat kita tidak sah. Jadi kalau kita jangan ada rasa ragu-ragu. Benda ni selagi kita tak nampak najisnya, kita jangan menghukumkan najis. Sebagai contoh, kita nampak air dalam satu baldi. Jadi jangan terus dalam fikiran kita mesti air ni ada kucing minum, anjing jilat, ataupun kita masuk dalam bilik air, dalam bilik air itu ada baldi dan ada air. Ini mesti ada budak kencing dalam ni. Kita tak nampak, kita tak tengok dan tak ada apa tanda-tanda dia. Kita jangan terus hukum kata najis. Benda tu adalah bersih, jangan kita buang. Jadi selagi tak nampak najis, hukum dia bersih. Baik, seterusnya saya bertanya kepada Kifli, katanya dari segi selepas mencabut gigi dengan darah daripada dalam mulut dan urusan solat, kalau ada tertelan bagaimana Ustaz? Kita cabut gigi, satunya cuba elakkanlah daripada waktu-waktu solat. Yang kedua, selalunya darah ni dia tidak akan mengalir terus. Dia akan sampai satu masa, sebab itu doktor akan bagi kita sedikit kapas dan ada ubat yang diletak yang akan membuatkan darah tadi akan berhenti. Jadi kalau darah berhenti adalah sedikit kesan dia, maka itu dimaafkan. Seperti mana kalau kita berbekam. Bila kita dah toreh satu bahagian tempat dekat kepala, dah sedut darah keluar, tapi kesan dia tu masih ada darah, maka itu dimaafkan. Kita teruskan lagi dengan pemanggil berikutnya. Waktu ini silakan di talian bersama-sama kita Saadiah dari Melaka. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Saya ada 3 soalan. Saya nak tanya, bilakah waktu yang sesuai untuk kita mengerjakan solat istihara? Sama ada sebelum tidur ataupun selepas tidur sedang kita lakukan solat tahajud. Yang kedua, minta tolong Ustaz terangkan bagaimana cara untuk mengerjakan sujud sahwi. Dan yang ketiga, mengenai najis. Kalau tak salah saya ada 3 jenis najis. Boleh tak Ustaz terangkan sama ada najis ringan, najis berat? Mengenai dengan waktu istikharah ini, kita buat waktu malam lah. Seelok-eloknya sebelum kita tidur, kita ambil wuduk dengan sempurna dan baca apa yang patut, dan kita buat solat 2 rakaat sunat istikharah. Baca Fatihah rakaat pertama, baca kuliah, rakaat kedua baca Fatihah, baca Qul Huwallahu Ahad, dan dia ada doa dia. Kalau kita tak hafal doa pun, kita bacalah doa apa pun yang kita minta. Istikharah ni apa? Istikharah ni kita minta Allah bagi kita kelapangan dada untuk memilih satu daripada 2 atau satu daripada 3. Kita nak buat keputusan. Contohnya, nak jual atau tidak satu benda, nak beli atau tidak satu benda, nak terima atau tidak. Banyaklah. Kadang-kadang orang masuk meminang, kadang-kadang kita nak masuk meminang dan sebagainya, maka kita istikharah. Ma khaba man istakhar wala nadima man istashar. Tidak rugi orang beristikharah dan tidak menyesal orang yang bermesyuarat. Jadi istikharah tu adalah satu amalan yang penting, dan dia tidak akan datang dalam bentuk wahyu sebagai jawapan dia, tetapi kelapangan dada kita, kecenderungan minda kita. Moga-moga itulah hikmah dan kebaikannya. Yang kedua, tentang sujud sahwi. Ini sujud adalah suatu yang bukan daripada perbuatan solat. Hanya disyaratkan apabila berlaku sesuatu kepincangan dalam solat, sama ada kepincangan itu berbentuk benda yang terlebih yang tak patut kita buat, ataupun berlaku kekurangan yang sepatutnya kita buat tapi kita tak buat, maka di sana penampungannya ialah dengan sujud sahwi. Dan masalah najis yang ditanya, insya-Allah ini akan kita huraikan lagi, akan panjang dalam huraian kita tentang pembahagian najis. InsyaAllah. Baik, seterusnya Ustaz daripada Muhammad Imran dari Facebook kita bertanyakan, dalam pelaksanaan kurban seluar kita terkena darah binatang kurban, bagaimana untuk urusan solat selepas itu? Darah sembelihan korban adalah najis. Jadi kalau seluar kita kena najis, kalau 1-2 titik yang kecil itu dimaafkan. Tapi pada pakaian, najis darah ni dia agak unik.
Kalau pada pakaian dalam satu titik beberapa titik yang kecil itu dimaafkan. Tapi tidak pada makanan. Kalau titik yang sama masuk dalam makanan ataupun dalam cecair yang sedikit, maka itu boleh menjadi najis. Tetapi kalaulah darah tu agak banyak kena pada pakaian kita, maka tentulah pakaian ini sudah najis, tak boleh lagi kita pakai untuk solat. Maka kita basuh. Bila kita basuh, kadang-kala degilnya darah ni dia tak hilang mudah. Kita dah basuh, dah pakai sampai mungkin dah klorok tapi masih ada kemerahan dia, maka itu dimaafkan. Berikutnya di Facebook kita, Muhammad Yusri Ibrahim bertanyakan tentang air yang nak diminum dimasuki oleh semut. Jadi bagaimana Ustaz? Kalau kita dapati dalam minuman kita air ataupun apa cecair makanan yang ada binatang yang tak mengalir darah, contohnya seperti semut ini, kalau masuk dan mati, maka ini dimaafkan. Air teh terutama, bila kita tengok teh, kita simpan pagi sampai tengah hari, kita nak minum, tengok sekali banyak semut dalam tu. Maka kita tapiskan dia, dapatkan air itu. Kalau kita nak minum, boleh kita minum, itu dimaafkan. Dengan syarat, matinya semut tadi atau binatang yang tak mengalir darah ini, bukan dengan perbuatan seseorang. Jangan kita ambil semut, kita bunuh dia, kita campakkan dalam air. Maka itu menjadi najis, haram untuk kita minum. Baik, juga kita teruskan dengan pemanggil berikutnya, Rahman dari Tawau, silakan. Kita maklum pasal daging ayam ni halal kita makan. Kemudian ada saya dengar ni, kalau seorang tu dia rasa jijik dengan sesuatu yang halal tu, itu haram pada dia. Macam mana dia punya pandangan Ustaz? Baik, silakan. Benda yang halal, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal ni jelas. Ayam adalah di antara binatang yang dihalalkan kita makan. Kalaulah satu orang dia jijik nak makan, dia tak boleh nak tengok ayam, kerana mungkin kalau di kampung ayam ni dia makan najis. Mungkin tadi anak dia berak atas merata, ayam ni pergi patuk petang disembelih ayam tu. Dia pun rasa tergamam nak makan, macam mana ayam ni. Jadi apakah dengan dia rasa jijik boleh menjadi haram? Tidak. Ayam tetap halal dan halal. Kalau kita tak ada selera, kita tak boleh nak makan, kita ada masalah di kita, kerana kita tak boleh nak terima. Kalau tengah makan, kalau orang kata itu daging ayam tu, dia boleh muntah keluar, tetap daging itu adalah halal. Masalah diri kita ni, ini balik pada diri kita lah. Kerana manusia ni tak sama. Kadang-kadang dia selera dia tak sama antara satu dengan lain. Bukan kata kita ni berbeza bahasa di setengah-setengah kampung, di setengah-setengah daerah, setengah-setengah negeri, setengah-setengah negara. Bahasa kita berbeza. Sebenarnya rasa kita juga berbeza. Ada orang makan cili, dia rasa sedap. Ada orang makan cili tak boleh langsung sentuh, pedas sikit pun tak boleh. Jadi cita rasa manusia berbeza. Jadi kalau kita rasa kita tak boleh makan ayam, ayam tu tetap halal. Baik, berikutnya di talian kita Fakhrul Razi dari Ampang, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Okey, saya ada dua pertanyaan. Okey, katakan kita ni jenis pembersih. Jadinya katanya kalau kita pergi ke masjid, kita pergi ke tandas tapi kita tengok ada kotoran dan kita bersihkan. Tapi dalam waktu sama yang saya faham ada kita tak boleh melihat benda-benda yang jijik. Makna kata benda tu nanti akan menumpulkan akal saya fikir. Kalau kita nak inilah buat kebaikan Ustaz. Okey, yang soalan yang kedua, pengalaman saya bila saya tengok ada kita bila kita baca Quran, kita biasanya letak kat rehan, tapi kalau biasanya saya tengok kebanyakan orang akan letak dekat waktu kita bersila tu, kita letak seakan-akan kita letak di berdekatan dengan kemaluan lah. Dan sekarang ni pun bila saya tengok ada trend orang akan letak iPhone ke kan, benda yang telefon waktu bersila tu. Adab tu boleh ke Ustaz? Silakan. Mengenai dengan tandas, kita nak bersihkan tandas, memang
takkan kita nak buat kerja pejam mata. Kita nak kena tengok. Tapi tengok kita bukan tengok macam kita tengok benda yang kita berahi. Kalau kita tengok benda yang kita suka, maknanya perhatian kita lain. Ini tengok untuk kita nak bersihkan, nak bagi cepat benda tu. Maka itu tak ada masalah. Bukan kata boleh menumpulkan ingatan kita macam tu. Masalah lah kita nak buang air kat mana. Tiba-tiba kita tak tengok kat mana kita lepas, kat mana kita nak basuh. Jadi tengok bukan tengok dengan keadaan yang kita kata berahi, yang mendatangkan. Macam kita tengok makanan, kita bukan tengok sekejap pejam mata terus. Kita tengok lama. Apa jenis lauk, apa semua. Dan mendatangkan bau. Itu maknanya tengok. Jadi kita kena fahamlah. Jangan sempit sangat. Sehingga nanti kita kerana kebajikan yang boleh kita buat kadang-kala. Ini satu kerja baik, amal baik. Kita pergi surau, pergi masjid, tandas, tak bersih kadang-kala anak-anak ni dia berak merata. Kita tolong bersihkan. Tak perlu kita nak tunggu Tok Siap, Tok Bilal punya kerja. Kita boleh buat kerja, kita bersihkan. Ini satu kebajikan yang kita boleh buat. Jadi jangan sebab tak boleh aku nanti pandang, nanti tumpul pula fikiran, tak nak tolong bersih. Itu satu kesempitan fikiran, kita sempit. Yang kedua masalah Al-Quran. Memanglah kita kata adab Al-Quran ni bila kita baca, kita tinggikan sikit lebih pada pusat kita. Kerana kita nak hormat Al-Quran. Jangan ada orang baca Quran dia letak di bawah, sama paras dengan kaki, sama paras dengan alat sulit dan sebagainya. Kita hormatlah. Tetapi kalau macam handphone, benda ni bukan Al-Quran. Kerana walaupun di dalamnya ada Al-Quran, tapi handphone bukan Quran. Tak dibuat handphone atas maksud gini ini Quran, tak. Jadi dalamnya dimuatkan, tapi dia bukan Quran. Sebab itu boleh kalau kita letakkan dalam poket, termasuk dalam tandas, asalkan skrin dia kita tutuplah, offkan dia. Jadi itu boleh, tak ada masalah. Kita teruskan lagi dengan pemanggil berikutnya, Puan Zamzuri dari Shah Alam. Silakan. Soalannya macam ni, kalau kita dah lepas solat tahajud, kita solat witir, wuduk tadi tu kita solat sunat subuh. Wuduk tadi tu boleh tak kita tak payah ambil yang baru, kita tu je solat subuh? Tapi mengenai dengan wuduk ni, kita ambil wuduk untuk solat sunat. Kita ambil wuduk untuk baca Quran. Kita niat saja aku ambil wuduk kerana Allah. Saja aku angkat hadas kecil kerana Allah. Jadi kita boleh guna pakai untuk apa saja. Jadi kita walaupun kita niat untuk saja aku ambil wuduk, saja aku angkat hadas kecil kerana Allah, kita pun baca Quran. Lepas tu kita sembahyang sunat duha sampai zuhur, kita sembahyang fardu zuhur. Boleh. Macam tadi kita ambil wuduk, kita sembahyang tahajud, sembahyang witir, kemudian sembahyang sunat subuh, kemudian sembahyang fardu subuh. Hukum dia boleh dan boleh, tak ada masalah. Baik, berikutnya di talian kita bersama dengan Siti dari Seremban. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanyalah, selalunya kat dalam bilik sembahyang kat rumah saya ni kadang-kadang ada tahi cicak. Habis tu selalu yang saya buat, saya basahkan tisu, ambil dolai lah, satu basah, satu kering. Habis saya tekapkan yang basah tu, saya tekapkan pada tahi cicak tu. Bila dah lekat tu, saya lap. Lepas tu saya lap dengan tisu yang kering. Adakah tu sudah bersih ataupun kita nak basuh bekas gitu. Lepas tu kalau kita ambil sembahyang tu kadang anak-anak ni terpidak bekas daripada yang kita dah lap tadi tu. Adakah najis pada kaki kita? Pertama kita perlu faham dalam penyucian najis yang kita akan juga bincang, dia mesti kita nak basuh najis ni dia kena mengalir. Dia dengan kita tuangkan air. Contohnya tahi cicak tadi, kalau yang basah, kita ambil tisu yang kering, kita buangkan dulu, kemudian kita tuangkan air. Maka air itu bila kita tuang ke atas tempat najis, dia akan membuatkan tempat tumpuk najis yang kecil jadi besar. Jadi kita lap lagi besar habis. Jadi dengan sebab itu najis cicak ni memang satu benda yang kita tak dapat nak elak. Jadi bila kita gunakanlah, mana kaedah dia sebab dia kecil, kita buangkan air dia dan kita basahkan sedikit kain tu, maka biarkan dia kering.
Cuma kita pastikan apa yang perlu kita sebut ialah bila kita nak solat, alas kita tu yang penting. Jadi kalau najis dalam rumah kita ini cicak, mungkin kita ada cucu, anak, berak merata kita nak solat, kita tak nak basuh ni, dia syarat dia mesti alirkan air. Jadi tiap-tiap hari kalau nak basuh rumah, tiap-tiap hari dengan cicak apa semua, tak ada kerja lain yang kita nak buat. Jadi kita kata, kita kering, basuh, bagi hilang dia punya air dia, kemudian kita keringkan dia, kita nak solat, alaskan. Maka solat kita sah. InsyaAllah. Kita teruskan lagi bersama dengan Puan Noraini dari Johor. Okey, saya nak tanya pasal kalau orang pakai minyak wangi yang ada alkohol kan, itu dikira dia punya sembahyang tu sah ataupun tidak? Kita tengok jenis alkohol. Alkohol ni banyak jenis dia. Kalau jenis yang sekadar yang mendatangkan bau dan dia tidaklah daripada bahan arak, yang ada jenis yang bila diletakkan pada pakaian dengan tujuan untuk mengekalkan bau itu sampai kadang-kadang berjam-jam bau. Jadi ada jenis yang ianya adalah najis, yang kita kata datang daripada arak, ataupun alkohol yang bukan bahan najis. Jadi ini kita dapatkan pengesahan lah. Kerana ada pihak-pihak yang buat kajian tentang benda ni, kita dapat tahu daripada mereka. Dan kalau tengok atar yang biasa dijual ataupun minyak-minyak wangi yang kita dapati dalam pasaran yang murah, yang biasa ni, mungkin saya rasa itu tidak. Kalaupun alkohol yang ada masih bersih, boleh pakai. InsyaAllah. Seterusnya Puan Intan dari Kuantan di talian, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, kalau macam solat fajar kan, kalau sekarang ni azan subuh sangat lambat, jadi saya rushing untuk ke sekolah. Jadi kalau macam solat fajar tu, dia selepas azan ataupun semasa azan boleh buat ke macam mana Ustaz? Sebenarnya solat fajar sama juga namanya dipanggil solat subuh. Subuh atau fajar adalah sama. Jadi bila masuk waktunya, iaitu bila masuk waktu, contohnya sekarang ni saya tengok 6.18 masuknya waktu subuh, maka itulah waktu fajar. Sama ada masa masuk waktu itu azan sedang berkumandang ataupun azan belum lagi, mungkin kerana Bilal ada masalah atau apa pun, kita tengok waktu dah masuk, maka itu sudah boleh kita solat. Cuma lagi mudah sekarang ni alhamdulillah dengan panduan TV ataupun radio yang memang terutama kalau IKIM ada waktu subuh tu buka aja dia akan ada azan. Kalau kita yang duduk di Kuala Lumpur dan sekitarnya, maka kita boleh guna pakai walaupun surau dan masjid yang berdekatan belum lagi azan, kita dah boleh solat. Yang pentingnya ialah setelah masuk waktu, sama azan atau belum, tapi waktu telah masuk dengan yakin, maka solat sudah pun boleh kita lakukan. Baik, kita teruskan lagi berikutnya dengan Puan Ros dari Johor, silakan. Saya nak tanya, kalau kita bangun, kita sembahyang, lepas sudah sembahyang, kita tengah berzikir, kita cepat buang angin, apa hukum dia? Tak apa ke? Boleh terima ke? Tapi kita dah habis solat dah selesai dah. Maka tak ada masalah. Kalau kita, yang penting solat tu kena ada wuduk. Itu je. Kalaupun wuduk kita batal, lepas kita bagi kedua-dua salam. Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum kiri, terkentut, batal. Kita nak berzikir, kita nak berdoa, kita nak beristighfar, buatlah apa pun, tak ada masalah. Solat kita tadi yang penting dalam keadaan kita ada wuduk. Tapi apa yang berlaku selepas itu tidak ada masalah. Berikutnya di Facebook, Kamsiah bertanyakan bagaimana dengan bulu kucing yang melekat pada sejadah atau pakaian untuk digunakan waktu solat. Kucing kita tahu binatang yang kita tidak boleh makan dagingnya. Maka binatang ni adalah bersih. Kalau dijilat tangan kita tak ada masalah. Dia duduk atas kita, walaupun kita tahu dia berak tak basuh. Tapi kita sujud, tiba-tiba rupanya benda yang bergerak, ekor kucing, tak ada masalah. Kita solat, kucing duduk atas kita, tak ada masalah. Tapi bulu dia, kalau bulu dia tercabut,
1, 2 tu dimaafkan. Tapi kalau bulunya banyak tercabut, maka itulah najis. Jadi kalau dekat sejadah kita, sekali kita pegang banyak bulu kucing, maka sejadah kita tu, kalau kita sujud di sana, sujud kita tidak sah di atas najis. Kalau kebetulan tangan kita basah, kita pegang bulu kucing yang telah tercabut, maka tangan kita najis. Jadi bulu kucing adalah najis, tak sah solat kita di atas sesuatu yang ada bulu kucing yang banyak. Kalau 1, 2 tu dimaafkan. Kita kira ada satu lagi pemanggi terakhir untuk kita bersama-sama waktu ini. Kak Ayah dari Ulu Selangor, silakan. Saya ada membela anak tak sah taraf. Masa saya mengambil tu, dia dah report anaknya binti Abdul Hafiz. Boleh ke tak boleh ke? Tu Abdul Hafiz tu kira Asmaul Husna kan? Jadi anak yang tidak sah taraf ini, kita tak binkan dia kepada bapa dia kerana dia tak ada bapa. Jadi kita binkanlah kepada siapa saja, kerana mungkin kita kata bin Abdullah, bin Abdul Rahman, bin Abdul Hafiz, boleh, tak ada masalah. Jadi Fulanah, katakan nama perempuan ni Fulanah binti Abdul Hafiz. Bukan atas sebab bapa dia itu nama Abdul Hafiz, tapi atas sebab nama hamba Allah. Maka Abdul Hafiz, kerana Al-Hafiz itu nama Allah. Abdul Hafiz, maka itu boleh, tidak ada masalah. Kita dah sampai ke penghujung dan sebaiknya mungkin kita dapatkan sedikit kesimpulan Ustaz dengan tajuk bab najis kita pada kali ini. Perkara najis ini perkara yang sangat penting, kerana kita nak jaga, bukan kata hanya dalam pemakaian kita, solat kita, tubuh badan kita, bahkan makanan kita, sentuhan kita. Maka ini adalah satu kehidupan kita seharian. Jadi perkara ini penting, mudah-mudahan menjadi satu yang amat dititik berat oleh setiap kita dalam masalah ini. Kita belajar dan cuba kita mengambil kira. Tapi jangan kita nak mendalami masalah ni, kita nanti datang dengan penyakit was-was yang menimbulkan kita jadi keliru, celaru. Jadi was-was ni jangan kita layan. Jadi insya-Allah dengan pendekatan ilmu, mudah-mudahan Allah beri kita berbagai-bagai pencerahan untuk kita dapat jaga amal kita insya-Allah.